Assalamualaikum. Nama saya Ainatul Najwa binti Hamzan. Nombor metrik 1832065. Assalamualaikum. Nama saya Siti Najwada. Nombor metrik 1832074. My name is Nur Fatihah binti Omar. My metric number is 1832072. Okey, dekat sini saya nak terangkan saya punya proses keropok leko, keropok keping dan sos cili. Daripada task yang pertama, task A, iaitu membasuh bahan-bahan basah seperti ikan selama 20 minit. Yang ke B, iaitu menyediakan bahan-bahan kering selama 15 minit. C, memisahkan ikan dengan tulang 25 minit. Ini daripada proses A. Yang D pula, mengisar ikan sehingga hancur 10 minit daripada proses C. E pula, campurkan isi ikan dan juga tepung. Campurkan isi ikan dan juga bahan-bahan kering seperti tepung kanji, tepung suji dalam 30 minit dari proses D dengan B. F pula, letakkan perasa seperti garam secukup rasa dalam 3 minit daripada proses E. G, iaitu kita bahagikan pada dua bentuk dough, iaitu keropok keping dan keropok leko dalam 20 minit daripada task F. H pula, keropok keping kita akan keringkan di dalam mesin pengering selama 20 minit untuk nak keringkan sebelum packing. Dan juga I, keropok leko kita akan rebus dalam 15 minit. After tu kita akan toast bagi dia kering. Lepas tu kita akan buat sos dia pula. Okey, G, iaitu sos dia mengisar cili kering. K pula, masak sehingga pekat dan tambahkan perasa. Dan yang paling akhir sekali, L adalah kita packingkan keropok leko, keropok keping dan juga sos dalam satu packing. Okey, sekarang kita akan masuk ke bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan masakan, iaitu yang pertama, tepung suji. Tepung suji kita guna dalam 5 kilo. Apa fungsi dia untuk keropok leko dan keropok kering? Tepung kanji kita guna dalam 5 kilo untuk keropok leko dan keropok kering. Ikan kembung kita guna dalam 10 kilo untuk keropok leko dan keropok kering. Dan juga garam kita guna dalam 1.5 kilo untuk perasa keropok leko, keropok kering dan juga sambal ataupun iaitu sos, dan juga gula juga, dan juga sos ikan. Dan akhir sekali cili kering 10 kilo untuk dia punya sos cili. Okey, sekarang kita akan pindah ke alatan-alatan ataupun alatan dan mesin yang kita gunakan. Alatan yang pertama kita akan gunakan untuk buat proses keropok leko adalah pisau dan juga papan pemotong dalam 10 unit. Dan yang kedua, besen dalam 15 bekas, meja dalam 5 unit, kabinet dalam 3 unit. Okey, kenapa kabinet 3 unit? Untuk satu kabinet untuk bahan letak barang pembungkusan, yang kedua untuk bahan kering, dan yang ketiga adalah untuk loker untuk petugas untuk letak barang. Okey, selain itu kita akan guna freezer dalam 1 unit, sinki dalam 2 unit, periuk kawah dalam 3 unit, spatula ataupun panggil sendok dalam 3 unit, penimbang untuk dalam 5 unit. Penimbang adalah untuk kita nak sebelum packing kita akan timbang supaya bila nak packing tu semua sama, tiada kurang tiada lebih. Okey, tray dulang dalam 8 unit, kipas dalam 7 unit. Sekarang kita ke mesin-mesin, iaitu yang pertama, mesin pengisar dalam 5 unit, mesin pengadu dalam 2 unit, gas, dapur gas dalam 3 unit, plastik pembungkus dalam 10 pack, tong sampah ada 3 bekas, sabun basuh pinggan ataupun sabun basuh periuk dalam 2 unit, gas ada 3 tong, dan juga mesin pengering ada 2 unit. Selain itu kita akan ada juga pembakar pemadam api dalam 3 unit, chiller 1 unit, dan akhir sekali sealer lepas kita buka dalam 3 unit. Itu sahaja daripada saya untuk bahan-bahan dan juga resepi. Okay, next saya nak cakap pasal production layout. Okay, first thing first, kami start daripada tempat ambil ikan, iaitu daripada peti ais yang warna putih tu. Okay, lepas saja ambil ikan apa semua, kami ke sinki untuk basuh. Okay, lepas daripada basuh ikan semua, kami akan asingkan tulang ikan dengan isi. Selepas itu ke tempat blender yang sebelah tepi tu, tempat blender.
Dah lepas kami blend, kami akan masuk ke dalam mesin acuan. Kami acu dengan tepung warna merah tu, tepat acuan, mesin acuan. Lepas tu kami akan letak dekat meja penguli. Sama ada kita nak uli keropok leko tebal tu dengan keropok leko kering. Okey, lepas keropok leko kering kami akan masukkan ke dalam bilik pengeringan. Okey, yang untuk keropok leko tebal tu kami akan rebus. Selepas buat aduan, kami akan rebus dekat sini. And then lepas kami rebus, kami akan letak dalam troli lah dan bawa kepada meja pembungkusan. Okey, untuk pembuatan sos, kami ada sediakan tempat meja untuk sediakan bahan untuk buat sos, dan kami akan buat sos dekat dapur ni. Sebelum tu kami akan blender dululah. Blender dan kami buat sos dekat atas dapur ni. Okey, lepas dah siap, letak dalam troli, terus ke meja pembungkusan. Lepas dah bungkus, kami akan letak ke dalam rak pembungkusan. Okay, next I want to present about precedences diagram. Okay, we start with A 20 minit, C ke A dalam 25 minit, B 15 minit, D dari C 10 minit, E dari B dengan D 30 minit, F dari E dari 3 minit, G dari F 20 minit, H dari G 20 minit, I dari H 15 minit. Okay, J 10 minit, K dari J dalam 16 minit, L dari K dengan I 20 minit. Sekarang saya akan terangkan bahagian C. Romans 1, minimum number of workstation needed. Minimum number of workstation equal PTT divide CT highest task time equal 204 minutes 204 minutes bahagi 30 minutes. Jadi jawapan dia 6.8 after dibundakan menjadi 7 workstation. Romans 2, the line layout of the operations. WS1 AC 45, WS2 BJK 41, WS3 DE 40, WS4 FG 32, WS5 HIL 55. Now, Romans 3, efficiency and balance of delay of the production line. Efficiency equal PTT bagi CT darab number of WS darab 100%. Jadi 204 minutes bahagi 30 darab 213 darab lagi 100%. Jadi jawapan dia 3.20%. Macam mana nak dapatkan 213 tu? Line layout, kita kena tambah semua workstation start from WS1 until WS5. So total 213. The last one is balance of delay. 100% tolak 3.20%. Total 96.8%.